bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Memadailah bagi seseorang itu dosa. Berdosa ya, berdosa. Apabila dia mensia-siakan orang yang perlu dia bagi nafkah. Kalau kita sebagai suami, kita sebagai bapa, ada isteri yang perlu kita bagi makan, bagi nafkah, belanja anak-anak, tapi kita abaikan, maka itu dah dikira sebagai dosa. Oleh kerana itu, bila kita keluar untuk mencari rezeki, ada pahala dan ada jihad-jihad yang tertentu. Jadi itu satu perkara yang jihad. Baik, terima kasih yang bertanya. Kita sambung balik kepada perbincangan ini, iaitu bagaimana untuk solat tahajud. Dan insya-Allah saya akan jawab persoalan ini seketika nanti. Sebab itu panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula jaga bangun tu, kita sebut nama Allah, baca doa bangun tidur ke, zikir la ilaha illallah ke, sebut Allah pun tak apa dah. Putus tali yang pertama. Yang keduanya, kita bangun, pergi ke bilik air, pergi ke tandas, kita bersihkan diri kita, kita ambil wuduk, maka putus tali yang kedua. Dan yang ketiganya, kita mulakan dengan semayang sunat. Semayang sunat. Dan panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza qama minal laili iftataha bi rak'ataini khafifataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bangun semayang bangun malam ini, Nabi mulakan dengan 2 rakaat yang ringan, yang ringkas. Mulakan 2 rakaat yang ringkas. Jadi bila kita semayang sunat 2 rakaat itu, putuslah tali yang ketiga. Insya-Allah ketika itu syaitan tak dapat kacau kita, dah ikatan terputus, maka ketika itulah barulah kita akan rasa nasyat, rasa kita semangat sikit, mudah untuk kita beribadah kepada Allah. Itu satu kaedah. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya nak tanya Ustaz kan. Ya. Siapa ni? Saya ada Abdul Rahman daripada Kampung Tok Pasai, Kuala Kedah. Ya, Kuala Kedah. Ya. Baik, apa tu? Kenaan nelayan ni. Ya. Nelayan dia pergi ke laut lah kata-kata. Dia pergi ke laut lah malam baru ikan. Kemudian hasil daripada tu ni dia nak kata apa, nelayan keluarga dia kan. Adakah satu jihad tu? Pergi ke laut cari rezeki. Cari rezeki untuk anak bini dia lah semua lah. Ya, baik. Adakah jihad tu? Ya, baik. Terima kasih kepada yang bertanya tentang nelayan yang keluar mencari rezeki. Saya sebutkan tadi kaedah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut. Memadailah dosa bagi seseorang yang mensia-siakan, mengabaikan orang yang perlu dia bagi nafkah. Sebab itu bila kita keluar berbakti atau mencari rezeki itu pun dikira sebagai jihad. Saya sebutkan bagaimana haji itu pun dikatakan jihad. Bagaimana seorang sahabat dia nak keluar berjihad, berperang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, adakah kamu mempunyai ibu bapa lagi? Sahabat yang nak keluar berperang ni dia kata, ya, saya masih ada ibu bapa. Maka Rasulullah kata, fa fihima fajahid. Maka pada kedua-duanya berjihadlah kamu, berjuanglah kamu. Yang ini berbakti kepada ibu bapa. Jadi berbakti kepada ibu bapa pun jihad juga. Begitu jihad juga dengan kita keluar mencari rezeki, dengan syarat rezeki kita itu rezeki yang halal, pekerjaan yang halal. Tak kira lah apa kerja sekalipun, kalau kita kerja nelayan sekalipun, itu kerja yang halal, kerja yang baik, kerja yang diberkati, maka niat kita itu ada pahalanya, insya-Allah ya, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita tentang jihad ini. Dan saya sebutkan tadi bagaimana kita nak bangun tahajud, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 ikatan tali yang mengikat kita. Dan sebutkan kaedah-kaedahnya. Selain daripada itu juga kita kena melakukan perkara-perkara yang perlu untuk memudahkan kita bangun malam, bangun bertahajud. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama ialah bagaimana dosa-dosa pada siang hari biasanya akan menghalang kita, akan menyusahkan kita, memayahkan kita untuk bangun bertahajud pada malam hari. Jadi kalau siang hari daripada kita keluar bekerja pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita tak beristighfar kepada Allah, tak memohon keampunan kepada Allah, tak bertaubat kepada Allah, dosa itu berlungguk dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi dosa ini dia akan berada titik-titik hitam dalam hati kita. Kalau satu titik. Kalau banyak dosa kita buat tu, banyak titik hitam dalam diri kita. Kemudian kita tak bersihkan dengan istighfar dan taubat. Jadi malam tu bila kita niat nak bangun tu, dia susah nak bangun.
Sebab hati kita kotor. Hati kita kotor. Jadi salah satu kaedah lagi ialah kita kena bersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga untuk kita menggalakkan diri kita bangun bertahajud kepada Allah ini ialah kita nak kena bermotivasi, minta tolong dengan orang-orang lain. Kalau kita rakan serumah, ajak sahabat-sahabat serumah kita bangun bertahajud. Kalau kita pasangan suami isteri, suami bangun tahajud, ajak isteri sekali. Kalau isteri bangun bertahajud, ajak suami sekali. Dan ada satu hadis yang menarik dalam masalah ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rahimallahu ra'an qama minal laili fa shalla. Moga-moga Allah merahmati seseorang. Allah rahmati seseorang ni, dia bangun waktu tengah malam, dia semayang. Kemudian summa auqaza zaujahu. Kemudian dia menggerakkan pasangannya, istrinya. Seorang suami bangun, dia gerakkan istrinya. Kalau isteri itu enggan, dia renjiskan air di muka istrinya. Maksudnya renjiskan dengan cara yang berhemah, dengan cara yang lembut. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga Allah merahmati seorang wanita yang qamat minal lail fa sallat, yang bangun pada waktu malam semayang, wa auqaza zaujaha, dan dia menggerakkan suaminya. Kalau suami enggan bangun, dia renjiskan air ke muka suaminya. Tapi kena hati-hatilah, kalau silap-silap berlaku perang dunia ketiga pula. Suami tengah tidur sengak-sengak, pukul 2 baru balik kerja, pukul 4, 5 kita nak gerak dah. Kita tengok suasana, ataupun kita rancang sama abang-abang esok kita bangun tahajud dan sebagainya. Yang keempatnya ialah bila kita nak bangun tahajud ini, jangan bangun terlalu awal. Sebut tengah malam ni. Tengah malam ni mungkin pukul 1 pagi. Kita takut kita terlajak, tak tidur dah. Pukul 1 pagi kita buat berpada-pada. Buat berpada-pada. Walaupun kita nak mujahadah, nak melatih diri kita ini, tapi kita kena buat bertakah-takah, berpada-pada. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya tentang amalan yang paling baik, Rasulullah berkata, adwamuha wa in qallat. Amalan yang berkekalan sekalipun amalan tu sikit. Jadi tak perlu kita nak bangun pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, mungkin tak tidur lah. Jadi setakat malam tu je. Lepas tu kita tak boleh nak buat dah, sebab kehidupan kita terganggu. Lebih baik kalau kita bangun hari ni subuh pukul 6 pagi, kita bangun pukul 5, pukul 5 suku, 5:30, sempat lagi nak tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, sempat lagi. Lepas tu sekejap kita boleh baca Quran, kita boleh zikir, boleh istighfar, masuk waktu subuh. Kalau kita nak ke masjid, sempat ke masjid. Kalau kita perempuan, boleh sembahyang di rumah dan sebagainya. Jadi bertakah-takah itu. Kerana panduan Nabi ialah kita berkekalan ataupun kita istiqamah dalam melakukan amal ibadah itu. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Tuan-tuan dan perempuan, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nampaknya kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Puan Nur dari Pulau Pinang. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa yang boleh saya bantu? Ya, saya ada sikit soalan ni nak minta Ustaz jelaskan yang saya kurang faham lah. Macam ni, begini. Ada orang yang setiap usaha dan ikhtiarnya Allah permudahkan. Jadi mudah berhadapan dengan emosi. Ada pula orang yang untuk berhadapan dengan emosi, golongan ini terpaksa berhempas pulas, bermujahadah sehingga tersiksa diri. Boleh berjaya walaupun payah. Jadi nak minta, saya kurang faham lah, golongan yang terpaksa berhempas pulas, mujahadah lah hingga tersiksa diri, itu je. Ni ambil kat mana ni? Kitab, ada kitab mengawal emosi, kitab menyelesaikan masalah. Kitab baru kan, kitab lama? Masalah. Kitab ni banyak penyelesaian, panduan menyelesaikan masalah. Ulang balik ayat dia. Ayat dia, ada orang yang setiap usaha dan ikhtiarnya Allah permudahkan. Jadi mudah berhadapan dengan emosi, Ada pula orang yang untuk berhadapan dengan emosi, golongan ini terpaksa berhempas pulas, bermujahadah hingga tersiksa diri. Dia boleh berjaya walaupun payah. Jadi bermujahadah hingga tersiksa diri, itu nak minta Ustaz jelaskan kepada saya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Nur daripada Pulau Pinang. Ini susah saya nak uraikan ni, sebab ambil daripada kitab-kitab yang tertentu, buku-buku yang tertentu. Cuma saya nak respon, iaitu kita ni berbeza, tak sama. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada seseorang. Ada orang yang mudah menghadapi satu-satu perkara, ada orang yang terpaksa berhempas pulas. Jadi perbezaan ini satu perkara yang berlaku dalam diri kita.
ya, satu perkara yang berlaku dalam diri kita. Oleh kerana itulah kita kena mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jiz wasta'in billahi. Janganlah kita lemah, jangan kita rasa malas, jangan kita rasa lemah. Kuatkan azam kita, diri kita. Kemudian wasta'in billahi. Kita mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum daripada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ihris ala ma yanfa'uka. Berlomba-lombalah kamu, berusahalah kamu terhadap benda yang boleh memberikan manfaat kepada kamu. Oleh kerana itu, dalam masalah mujahadah ini, mungkin sampai satu tahap kita rasa payah, kita rasa susah. Susahnya aku nak hadapi benda ni, susahnya aku nak buat benda ni. Kadang-kadang benda tu orang lain kita tengok mudah je buat. Mungkin nak semayang, kalau kita tengok masalah semayang tahajud ni, orang lain mudah je semayang tahajud. Kita ni nak bangun tahajud pun payah. Subuh pun kadang-kadang, subuh dinasar, telajak. Mungkin boleh berlaku. Mungkin taklah selalu, tapi berlaku. Ataupun kadang-kadang dalam masalah sedekah, orang lain begitu mudah je nak sedekah. RM1, RM2, RM10. Kita ni nak sedekah 10 sen pun, sayang ni. Kita rasa tu. Kita nak lawan diri kita itu. Nak lawan diri kita. Jadi kesusahan itu. Maka ini sebenarnya merupakan satu proses dalam nak mendidik diri kita supaya kita menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz. Ya, siapa saya ni? Saya ni nak tanya. Siapa ni? Saya daripada Adli Amin daripada Kuala Terengganu. Ya, baik, orang Terengganu. Ya. Ya, baik. Jadi sekarang ni, soalan saya Ustaz. Ya, tentang jihad menuntut ilmu. Ya, jihad untuk ilmu. Jadi banyak budak-budak kita, pelajar-pelajar, dia ditaja untuk belajar oleh derman-derman tertentu ataupun pihak kerajaan lah. Ya, ya. Tapi bila dah belajar, berjaya, dia tak balas balik jasa pihak yang menaja dia. Contohnya? Jadi apa hukum ni Ustaz dari segi jihad dan mujahadah dia? Contoh dia tak balas tu macam mana? Contohnya sekarang ni dia bekerja dengan orang lain. Katalah yang dia tak balik lah, dia pergi luar negara. Dia, baik. Dia tak boleh balik lah jasa orang yang menaja dia ni Ustaz. Ya, baik. Itu saja soalan saya Ustaz. Baik, terima kasih. Ini perkara yang berlaku. Ramai daripada pelajar-pelajar kita, tak nak kata ramai, wallahualam, saya tidak ada statistik dalam masalah ini. Dia ditaja, kemudian dia dah belajar 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia tak nak balik. Ini kita kembali kepada asal. Yang pertama, menuntut ilmu itu satu perkara yang baik. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan nak mencari ilmu, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, ya, atau ilmu dunia yang boleh sampai kepada akhirat, yang memudahkan akhirat itu, maka ilmu ini akan menjadi satu sebab untuk Allah mudahkan, lorongkan dia masuk ke dalam syurga. Itu satu. Yang keduanya, bila mana kita mendapat tajaan-tajaan yang tertentu, dia ada kontrak dia. Ada akad kontraknya, maknanya kena balik berkhidmat bila tamat pengajian dan sebagainya. Jadi bila seorang pelajar ini dah dapat derma tersebut, beasiswa tersebut, kemudian dah menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut, tapi tak nak balik, ini melanggar kontrak tersebut. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman berada di atas syarat-syarat mereka. Syarat dah, lepas habis mengaji kena balik. Habis kena balik. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ma'idah, Aufu bil uqud, sempurnakanlah janji-janji kamu. Jadi kalau tak balik ni melanggar perjanjian. Dan melanggar perjanjian ini merupakan satu sifat yang tak baik. Kalau kita tak nak balik, kalau pelajar tak nak balik, minta izin dulu, saya tak nak balik lagi setahun 2 tahun. Mungkin saya boleh timba pengalaman lagi, ambil manfaat. Selepas setahun 2 tahun, saya balik, ilmu saya tu lebih besar lagi berbanding dengan keadaan sekarang ini. Kalau dibenarkan, boleh teruskan. Jadi kita nak jaga akad syarat itu, merupakan satu perkara yang penting, penting. Baiklah, insya-Allah kita berjumpa seketika nanti. Jangan ke mana-mana. Perkara-perkara yang sunat
berbanding perkara-perkara yang fardu. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut tidak bertaqarrub mendekatkan kepadaku kepada Allah oleh seorang hamba dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, lebih daripada benda yang aku fardukan. Kemudian dalam hadis itu disebut wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dan sentiasalah hamba itu bertaqarrub kepadaku dengan benda-benda nawafil, benda-benda fadilat, benda-benda sunat ini hinggalah aku mengasihinya, yakni Allah mengasihinya. Baik, dalam hadisnya Allah Ta'ala susun elok dah hadis itu. Yang pertama fardu, yang kedua sunat. Jadi amalan sunat tanpa fardu, amalan sunat itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan fardu tanpa sunat okey dah tu, kira okey dah tu. Buat yang fardu, sunat tu kurang sikit, boleh lah, okey. Kenapa? Kerana ada satu hadis yang lain, bagaimana seorang sahabat dia mujahadah dia jumpa Nabi SAW. Bila dia jumpa Nabi, dia tanya apa yang Allah Ta'ala fardukan daripada semayang. Nabi kata semayang 5 waktu sehari semalam. Sahabat ni tanya, ada lagi tak ya Rasulullah? Adakah lagi amalan-amalan semayang yang lain? Rasulullah kata la illa an tatawwa'a, tidak ada lagi semayang yang wajib, tidak ada lagi semayang fardu, melainkan kalau kamu nak sunat je lah, nak buat perkara-perkara sunat. Dia tanya juga tentang puasa. Rasulullah kata puasa bulan Ramadan. Ada lagi? Rasulullah kata tak ada, kecuali kalau kamu nak buat perkara-perkara sunat. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Tini daripada Kuala Lipin. Ya. Saya nak tanya satu soalan Ustaz. Ya, silakan. Macam manakah cara kita nak bangun pagi, nak kuatkan diri kita, nak buat tahajud Ustaz? Ya, nak buat tahajud ya. Nak buat tahajud. Lepas tu yang kedua Ustaz, soalan saya yang kedua. Kalau kita bangun pagi tanpa pengetahuan suami, kita nak buat tahajud tapi kita tak bagi tahu pada suami kita, dosa ke tak dosa tu Ustaz? Ya. Baik. Dan kan kalau saya nak bangunkan suami saya tu kan, kadang tu dia tak nak lah kan. Itu je nak tanya tu. Baik. Terima kasih. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama tadi nak tengok tahajud, nak bangun tahajud. Saya dah sebutkan tadi tu, kita rasa malas, syaitan ikat dengan 3 tali ya. Kita kena buatlah, sebut nama Allah, kita kena sucikan diri kita dengan berwuduk dan sebagainya. Kemudian kita sembahyang sunat 2 rakaat, baru kita akan rasa kuat. Yang kedua saya sebutkan, kita kena cuba hilangkan dosa di siang hari itu. InsyaAllah bila kita hilangkan dosa dengan istighfar dan taubat, hati kita bersih, mudah untuk kita bangun malam. Yang ketiganya, kita kena motivasikan diri kita dengan mengajak orang lain. Jadi kalau isteri tadi, sebagai contoh isteri, ajak suami dan sebagainya. Yang keempatnya, kita kena buat persediaan-persediaan yang tertentu. Misalnya kita tidur awal, kita kunci jam. Kalau tak boleh kunci jam pun baca ayat-ayat yang tertentu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku nak bangun tahajud. Niat nak bangun tahajud tu. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang niat untuk bangun malam tetapi matanya terlelap, tak sempat nak bangun tahajud, ditulis baginya pahala tahajud dah. Siap dah. Niat je. Niat dapat pahala dah. Walaupun tak sempat buat. Sebab apa? Sebab niat itu dah dikira sebagai satu amalan yang soleh. Jadi tiap-tiap malam kita niat nak bangun tahajud. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat pun ada pahalanya. Yang keduanya, persoalan isteri bangun tahajud tak bagi tahu kepada suami. Belok bagi tahulah, kita ajak sama-sama. Tapi kadang-kadang mungkin suami kita rasa malas ataupun mungkin dia keletihan dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada larangan dalam Islam untuk isteri bangun tahajud tanpa bagi tahu kepada suami. Yang menjadi masalah kalau suami perlukan isteri, misalnya nak temankan dia tidur, nak kena mengurut dan sebagainya. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan yang maksudnya lebih kurang bahawa Allah melaknat seorang wanita, seorang isteri yang mana suaminya mengajak ke tempat tidur untuk tidur tetapi si isteri tadi enggan. Allah melaknat, malaikat melaknat isteri tadi ni hinggalah sampai besok pagi. Sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan perintah suami. Tapi suami kita dah tidur, kita nak bangun pukul 5 pagi, tak ada masalah. Dia pun nak tidur lagi, tak apalah, biarkanlah dia terus tidur. Tapi kalau dia pun kata saya pun nak bangun tahajud juga, kita gerakkan dia sama-sama. Tapi kalau dia
penat dan sebagainya, kita tengok suasana, kita bangun seorang-seorang, tahajud, tidak menjadi masalah. Itu merupakan satu perkara yang baik, sebab ia adalah perkara sunat. Baik, kita tengok hadis tadi ni. Hadis bagaimana seorang sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bangun tahajud, dia nak semayang fardu, semayang fardu. Rasulullah kata fardu saja, sunat tak ada, kecuali kamu nak ni puasa dan sebagainya. Dan akhirnya dia menyatakan bahawa dia nak buat satu perkara yang fardu sahaja, tak buat perkara sunat, seolah-olah macam tu. Maka Rasulullah menyatakan aflaha in sadaqa. Sahabat tadi ni akan berjaya jika dia benar, walaupun dia melaksanakan perkara fardu saja dan tidak melaksanakan perkara sunat. Baiklah tuan-tuan, perempuan, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan kepada perbincangan kita pagi ini berkenaan dengan jihad dan juga mujahadah. Jihad ini satu perkara yang luas kepahamannya, mafhumnya di dalam Islam. Dan begitu juga mujahadah ini, bagaimana usaha kita untuk melaksanakan titah perintah Allah Azza wa Jalla, menjunjung tinggi segala suruhan Allah dan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud supaya ia menjadi sebab untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Hidayah inilah yang kita nak, hidayah inilah yang kita harapkan, sebagaimana kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang telah Kau berikan nikmat daripada para nabi, was-siddiqin, para orang siddiqin, was-syuhada, para orang mati syahid, was-salihin. Jadi asas kepada perbincangan kita ialah kita bincangkan sebahagian daripada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 69, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang, berusaha pada kami, pada jalan kami, maka ganjarannya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang muhsin, orang yang melakukan ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perbincangan yang kita bincangkan pada pagi ini. Baiklah tuan-tuan, perempuan, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Marilah kita sama-sama menadah tangan, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan rahmat dan juga hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan kami, kesudahan perkara kami keseluruhannya, dan jauhkanlah kami daripada kehinaan dunia dan juga azab akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaAllah kita ketemu lagi dalam siri yang akan datang, pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, perempuan yang sudi bersama-sama dengan saya, sudi menghubungi saya, dan juga sudi mendengar celoteh saya pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.